Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih lagi di bab yang pertama, iaitu bab tentang ilmu yang 5, ulum khamsah. Ulum khamsah, bab yang 5 iaitu ilmu tentang ahkam, ilmu tentang jadal, ilmu tentang tazkir, tentang nikmat Allah, yakni ala illah, ilmu ala tu asalnya nikmat. Ilmu tazkir yang memperingati tentang ayam Allah. Ayam Allah dimaksud di sini ialah hari-hari Allah, artinya peristiwa-peristiwa yang Allah takdirkan berlaku kepada dua golongan, iaitu golongan yang taat dengan golongan yang tak taat. Golongan yang taat diberi nikmat oleh Allah, golongan yang tak taat diazabkan dengan berbagai-bagai azab yang diceritakan dalam Al-Quran. Kemudian yang akhir sekali, ilmu tentang memperingati tazkir, memperingati tentang al-maut, maut dan wama ba'dahu, dan apa yang berlaku selepas maut, alam mahsyar dan sebagainya. Kemudian habis itu, dan dia kupaskan secara ringkas. Kemudian dia masukkan fasal yang pertama, iaitu unit yang pertama daripada 5 ni akan dibincangkan secara terperinci. 5 ni akan dibincangkan terperinci dan dia buat dalam bentuk fasal-fasal. So fasal yang pertama tentang ilmu jadal. Sedangkan kalau kita tengok ulum yang dia susung tu mula-mula ahkam dulu, kemudian baru jadal. So dia buat naik jadal. Kemudian kalau kita tengok, dia letak akhir sekali. Kita tengok dalam yang saya tulis tu kan, 14, 17, 18. Allah. Nombor 2. Susunan tajuk sepatutnya yang dia susung ilmu jadal, kemudian diletakkan yang akhir sekali ilmu ahkam. Terbalik kan, jadal dulu kemudian ahkam akhir sekali. So dia terbalik, tak sini kan. Kalau kita tengok muka surat berapa tu, akhir sekali ilmu muka surat ilmu ahkam, muka surat 38 ya. 38, 39. 38 barulah akhir sekali. Muka surat 38 barulah tentang bayan wa ilmu ahkam. Atas sekali. Muka surat 38. Jauh tu. Entah. Tapi yang 3 ni okey, yang 3 ni dia ikut tertib. So, kalau dalam istilah kita ngaji ilmu balaghah, apa kalau kita kalau pembahagian yang tak ikut tertib? Apa nama apa? Ikut balaghah. Siapa ngaji balaghah? Yang pengajian ilmu balaghah. Kalau pembahagian tapi kalau dia ikut tertib, kita panggil apa? Kalau tak ikut tertib, kita panggil apa? Ni tak tahu saya. Lafu wan nashr murattab. So maknanya dia tidak ikut susunan lafu wan nasrun murattab. So lafun wan nasrun murattabun. Lafu makna lipat, nasr makna buka, murattab makna tersusun. Makna buka tutup tu ikut susunan. So nanti kalau yang tak ikut susunan, kita kata ghairi lafin wa nashrin murattab. Ini ghair lah, tidak ikut susunan lah. Ni tidak ikut susunan. Ni ghair. Terjemahan. Ni dah ada ni, tidak ikut susunan. Kalau nak buat ghair sini, jadi ikutlah pula. Tidak ikut susunan. Nanti setelah tidak ikut susunan ghairul lafin wa nashrin, jadi ikutlah. Ni ghair ni sini. Tidak ikut ni ghair. Ghair yang terjemah Melayu lah. So dia masa sama. So dia mendahulukan ilmu jadal, ilmu ahkam, takhirkan. Kemudian kalau kita tengok selepas ilmu jadal tu, ilmu ahkam, muka surat 38 tu kan, muka surat 39.
Dia ada ta'rid allati tahtaju ila al-bayan. Kita panggil ta'rid. Ta'rid ini isyarat yang tidak langsung lah. Tapi isyarat-isyarat yang tidak langsung ni, kalau kita tengok dia punya perbahasan mengenai ayyamullah, so sepatutnya dia angkat duduk di atas, masuk dalam tu. Sepatutnya yang ta'rid tadi, ta'rid tu terletak di ayyamullah sini. So dia letak dekat dengan ahkam. Akhir sekali at-ta'rid allati tahtaju ila al-bayan. Tu sebab tu kita kata dia tak berapa meratap lah. So maknanya dia ikut atas kepentingan. Kepentingan bicara dia lah. So nama tu kita tak ada nama lah. Pembahagian selepas tu baru kita nama. Dia ikut dah tertib tu. Kalau dia ikut tertib dalam discussion tu, kita panggil lafzun nasyad. Antara nak buat 1, 2, 3, 4, 5 tak ada nama. Tu pembahagian saja. Tu tak tahulah. Dia macam Bukhari juga. Dia tulis, kemudian dia jumpa. Ni dia buat sengaja ke tak sengaja ke? Mungkinlah dia ikut dari segi banyak kepentingan lah. Ahkam, saya pun tak tahu kenapa dia letak ahkam dulu. Semungkin ahkam tu sebab banyak dibicarakan oleh ulama dari segi secara terperinci satu-satu. So, ilmu ahkam kita ada kitab yang besar dia. Buat keluar tu kitab-kitab yang lain, ilmu yang lain tak ada kitab yang dibuat separate berasingan. Tapi kalau tu tafsir ayatul ahkam, Qurtubi dan apa semua, ada kitab yang berasingan. Kalau yang lain tak ada berasingan. Kemungkinan itulah ikut dia punya susunan tu. Dia mendahulukan tu. So, apa saja kemungkinan tu boleh kita andaikan kalau boleh buat tesis lah. Ini kita buat ni, kita panggil metodologi juga ni. Dia buat macam semua dulu baru boleh buat metodologi. Jangan hari ni tengok betul buat metodologi dah. Mana dah kita tadi? 3 sini kan. Kemudian kita tengok perbincangan yang paling panjang dalam 3 dia tu. Sekarang ni saya sini kan. Sini. Dalam 3 yang panjang tu, kalau kita tengok dari segi muka surat lah, paling panjang dia bincangkan ilmu jadal. Ilmu jadal paling panjang. Sebab itulah dia kita tengok hampir 18 muka surat ilmu jadal. 18 muka surat. Jadi kemungkinan sebab panjang sangat perbincangan ni yang penting. Sebab ilmu ahkam dah orang bincang banyak dah dia kata. Sebab tu dia tak akhir sekali. Tak perlu lagi detailkan. So yang jadal ni dia paling banyak sekali perbincangan dalam maudhu' Al-Quran. So sebab tu dia letakkan di depan. Most probably lah. Satu lagi peringatan buku kita ni, kalau kita tengok belakang tu kita ada fihris. Fihris mana kandungan kandungan senarai ni. Kandungan dia tu saya perhatikan muka surat tak sama dengan apa yang dalam teks. Belakang tu. So kalau kita nak ceritakan ni lah. So problem sikit lah kita nak cari tu. Tak, kebanyakan lah. Kalau dah salah satu tu, salah habis lah. Kan? Cuba kita tengok contoh muka surat. Tengok yang kita punya Al-Babul Awal yang kita punya ni. Muka surat 15 kan? Al-Faslul Awal. Al-Faslul Awal. 11 dia letak kan? Kita 15. Al-Babul Awal. Muka surat 13. Sini 8 aja. 7. Muka surat 8. 7, 8. So, siapa yang rajin boleh dia buat sendirilah. Tak rajin tu tinggal situ lah.
Semua matter pun dia jadi, kalau buat kajian kan dia jadi satu benda penting. Mana lah? Metod. Sebab tu saya tulis metod ni. Ada metod ni. Atau metod susunan ulum khamsah. Sebab kita ngaji kitab ni kita tengok sebutir-sebutir lah. Nombor muka surat dan firis tak sama dengan teks. Habis. Ini secara ni lah, saya tak masuk lagi ni. Kita tengok. Kemudian ulum, dia ada 5 ulum yang dibincangkan dalam Quran. Itu 5 ulum yang utama kan. Kandungan sendiri tu panjang pendek. Kandungan buku ni sendiri menceritakan berapa bab? Tentang 4 bab saja. 4 bab saja. So yang pertama kita bincang sekarang ni tentang ulum khamsah. Kan? Ulum khamsah. Lepas habis ulum khamsah ni kita akan masuk wujuhul khafat. Kan? Kemudian lataiful Quran, kemudian manhaj tafsir. Wujuhul khafat mana perkara-perkara yang tersembunyi yang sukar nak difaham. Ini melibatkan bahasa Arab. Bahasa Arab. Lataiful Quran ni macam secret. Kenapa surah ni disusun macam ni? Kenapa yang dulu pendek awalnya, kemudian surah-surah belakang ni pendek, gitulah. Kan? So dia lebih pada secret, perkara-perkara luaran saja. So tak panjanglah perbincangan dia. Kemudian manhaj tafsir. So manhaj tafsir ni perlu untuk memahami semua ni. Untuk memahami semua ni, kalau kita tak ada manhaj tafsir, artinya mutakaddimin yang telah mentafsirkan daripada sahabat tabi'in, dia yang mentafsirkan. So kalau tak ada yang ni, kita tak ada panduan. Nak memahami ulum khamsah, wujuhul khafa, lataiful Quran. So at least mana kita kena baca juga, kena tahu manhaj tafsir ni, barulah kita boleh bersendirian misalnya. Sebelum bersendirian tu kena baca dulu manhaj. Mana kena baca semua kitab-kitab tafsir lah. Yang maksud semua ni pelbagai manhaj, metod. So ada metod yang menggunakan metod tafsir bil ma'thur, gunakan hadis-hadis saja. Ada tafsir bil ra'yi, guna akal sebagainya, kan? So syahwalullah, kalau kita tengok muka surat je, yang ni paling banyak, wujuhul khafat, muka surat dia. So kalau kita iktibar dari segi banyak, mungkin makna ini yang paling penting. So maknanya bahasa Arab ni very important lah to understand everything. Wujuhul khafat. So lain itu sederhana-sederhana je kan, dari segi perbincangan. So dia pun ahli bahasa juga, so mungkin dia seronok tentang ni. Itu ni dah sebut dah. Okey ya, yang ni Ana sebut tadi. Ulum khamsah dia menyentuh tentang isi utama ayat Al-Quran. Isi utama. Kemudian wujuhul khafat mengenai tentang kehalusan bahasa Arab. So maknanya Quran ni mesti bahasa Arab, nak faham dia mesti bahasa Arab. Tak boleh terjemah, tak boleh. Jangan untuk kita beramal saja tu boleh lah tahu terjemah apa Allah perintahkan. Semaya 5 waktu. Kita dapat guna bahasa Arab putih ke, bahasa Arab ke, bahasa Jerman ke, tak apa lah. Tapi untuk understand Quran tu, kehalusan Quran tu kena dengan bahasa Arab lah. Kemudian lataif Quran tu hanyalah keindahan luaran saja. Tak perlu kita nak tahu susunan Quran gini tu, benda tu taklah sangat secara langsung dengan isi utama Al-Quran. Ini manhaj tafsir, bantuan untuk memahami ketiga-tiga perkara di atas. Yang kita sekarang ni ialah ilmu jadal. Ilmu jadal. Sekarang ni kita ilmu jadal. Fauzul Kabir. So, ilmu jadal. Mana ilmu ahkam dia letak bawah. So kita ni dia ulumul khamsah ni ulumul khamsah, ilmu jadal. So ilmu jadal sepatutnya saya tak payah hurah-hurah dah ni tu. Sebab ada orang awam tadi, so saya susun-susun ni lah. Tapi kalau saya buat gini pun susah juga. Tak apalah, untungnya kita ada dia ni, kita boleh buat gini. So ilmu jadal perkataan jadal
Ada lafaz-lafaz yang mutaradif. Nampak? Mutaradif. Mutaradifun. Mutaradifatun. Yang sama, hampir sama makna digunakan. Mukhasamah. Mukhasamah. Dan terjemahan yang pertama, kitab yang pertama di terjemahan yang kita ada ni yang recently terjemahan. Sebelum ni dia pakai mukhasamah. So ilmu mukhasamah. Kemudian setelah dia orang tengok ilmu, sedangkan Quran banyak guna jadal lebih daripada menggunakan mukhasamah. Perkataan jadal dalam Quran ada 29 kali. So 29 kali dengan uslub, dengan sirah-sirah yang berbeza-beza. Kan? Mana sekali dengan istiqaq dia lah. Jadal dengan istiqaq-istiqaqnya. Tahu istiqaq? Mustaq lah, mustaq ni. Fi'il amar ke, isim fa'il ke, masdar ke, istiqaq-istiqaqnya. So mujadalah ni sama lah daripada jadalah yujadilu mujadalatan. Jadalah yujadilu mujadalatan jadalah yujadilu mujadalatan wajidalan ni. Jadal wajidalan. Jadal jidal. Mujadalah. Ada tak surah mujadalah? Ada. Kemudian munazarah. Daripada nazara, melihat. Saling lihat melihat. Aku betul, betul. Betul ke aku betul? Kan? So munazarah. Munazarah. Kerana munaza'ah, balah, naza'ah. So naza'a yunazi'u. Bergaduh. So munaza'ah. Saling bahas membahas, bahsun. So bahasa yubahisu mubahasatan. Kemudian hiwar. Dalam surah Al-Kahfi ada hiwar. Wa huwa yuhawiruhu. Wa huwa yuhawiru. Hawara yuhawiru. Muhawaratan. Muhawaratan. Hawara yuhawiru muhawaratan wa hiwaran. So hiwar. So sekarang ni ada tendensi di kalangan alim ulama sekarang ni, apabila dia membicarakan tentang ilmu jadal, dia lebih prefer guna perkataan hiwar. Dia lebih lembut sikit. Kalau jadal nampak nak gocah nak balas sikit. So kan dia akan tambah sini hiwar jadali. Buah-buah dia kata tapi debat. Jadali. Al-hiwaru jadali. So ada juga yang ada unsur-unsur jidal tapi dia ni lebih kepada takabur sikit. Mukabarah. Saling nak tunjuk hebat kan. Saling degil-mendegil. Mu'anadah. Degil. Mu'anadah. Masa-masa degil. Kerah kepala. Mu'anadah. Kemudian kalau yang ulama yang ngaji tu dia hurai pula. Apa beza munazarah? Kalau dia biasa pula munazarah apa semua tu kan. So orang dulu kan dia banyak lah ilmu dia orang. Macam kalau munazarah dia kata melihat dengan mata hati daripada dua sudut. Tentang dua perkara untuk melihat mana yang betul. Kena munazarah. Kalau muqabarah kalau dia tahu kalan dia tak betul, memang dia tahu. Tapi dia nak pertegakkan juga. Itu panggil muqabarah yang tadi. Muqabarah. Kalau mu'anadah ni, ini panggil kerah kepala lah. Dia berjidal dalam keadaan dia jahil.
Kan ada jahil. Dia memang tak tahu juga, tapi macam tahu dah lah. Ni golongan Facebook lah. So, dia tak tahu apa, tapi dia as if dia tahu belaka, kan? As if dia tahu. Kemudian muhawarah ni jawab menjawab lah, munakasyah. Itu beza di antara sikit-sikit lah perbezaan perkataan jadal yang ada di sini. Munakasyah, discussion. Sebab tu kita munakasyah. Hari ni ada munakasyah hari ni di apa tu untuk pelajar PhD. Ada munakasyah. Semua dia kena debat tu. Satu lagi kita boleh tambah munakasyah. Jadi dia kena depend dia punya tesis dia. Munakasyah. Munakasyah. Okey. Lafaz lataif, apakah kelebihan perkataan jadal ni? Yang digunakan perkataan jadal, satu, dia ada 29 kali. Ini untuk yang kira-kira ni orang yang buat PhD lah mengenai jadal. Kita ada satu tesis yang telah dibukukan, Al-Jadal fil Quran. Al-Jadal fil Quran, manhajul jadal, methodology of jadal in the Quran. Manhaj. Manahijul jadal fil Quran. Ni tak tahu orang mana. Tapi tesis PhD lah. Universiti mana tak tahu lah. Dr. Zahir Al-Amli'i apa tak? Al-Ma'i Zahir bin Awad. Ini saya pinjam daripada library UIA. So dalam tu dia sebut 29 kali ada. Benda ayat dia tak bagi. Cari sendiri lah. Mu'jan maudu'at dia bagi. Bukan? Ya. Itu dia panggil mu'jam maudu'at. Dalam English pun ada punya encyclopedia untuk cari subjek-subjek dalam Quran. Kalau solat, surah apa, ayat apa semua perkataan ada. Dia buku. Dia banyak jenis. Dalam English ada. Dalam banyak jadal ni ada 4 jadal yang mahmud. Apa mahmud? Yang dipuji lah, yang dipuji mahmud. Kata wala tujadilu ahlal kitab. Macam mana? Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Itu dia panggil nak berjidal pun jidal dengan baik, ahsan. Itu dia panggil jidal mahmud. Maknanya yang 4 ayat ni memang dia sebut ahsan je lah. Sebut jidal. So yang lain tu umum lah. Lebih umum jidal dia tu. Dan surah ada dalam surah An-Nahl ayat 125, surah Hud 74, dan surah ni tadi, ni surah apa ni? Al-Ankabut. Qad sami Allahu qala allati tujadilukan.
Kalau sami Allah. Tu ada banyak, tapi yang ahsan empat. Kan kita ada 29. So artinya kalau ada jadal mahmud, artinya mestilah ada jadal mazmud. So jadal mazmud ni lebih menunjukkan kepada ada riak, kan? Ada perkataan riak, ada unsur-unsur riak situ, dan surah Ghafir ayat 4. Kemudian ada sifat nak menang, kemudian nak pertegakkan kebatilan, Ghafir ayat 5, jadal tanpa ilmu tadi yang kita sebut tu kan, surah Al-Hajj ayat 8, surah Luqman ayat 20 dan sebagainya. Jidal tak sesuai, tak munasib, tak sesuai di tempatnya, jadal semata-mata jadal. Dan surah Az-Zuhruf ayat 58, ma darabuhu laka illa jadala. Mereka tak berjidal dengan kamu, melainkan hanya semata-mata jidal aja. Asal cari pasal aja. So bal hum qaumun khasimun. Mereka ni dia golongan sahaja yang cari balah aja, bukan nak cari kebenaran. So jidal semata-mata jidal. Baik, kemudian jadal yang digunakan dalam Al-Quran, sikitlah kita ambil yang sikit ni. Yang ni, jadal yang digunakan dalam Al-Quran banyak terdapat dalam surah Makkiyah berbanding dengan surah Madaniyah. Makkiyah orang kira sampai 20 kali, Madaniyah sampai 9 kali. Jadi 29 lah. So Makkiyah 20 kali, Madaniyah 9 kali. So ada juga ulama yang membahagikan jadal yang tabi'i dengan jadal yang bukan tabi'i. Tabi'i itu yang mana manusia ni memang asal dilahirkan suka berjadal. Awal dia bukan manusianya, kaun penciptaan tu sendiri. Malaikat awal-awal lagi dia soal Tuhan dah. Kan, mu nak buat ni. Mu nak buat manusia yang merosakkan dunia, tamu ke dunia. So tu kita panggil jadal tabi'i. Yang bukan tabi'in tadilah yang selain daripada tu, yang jenis pertegakan kesyirikan, kekufuran, batil melawan hak, jadal dengan ayat Allah, jadal dakwah, seruan untuk berdakwah. Ini semua ada dalam ayat-ayat yang tertentu dah ayat Al-Quran. Habislah situ tentang jadal. Dan sikit pengetahuan tentang sumbangan ulama-ulama dalam ilmu jidal ataupun jadal. Jidalun, jadal. Ulama dia tulis secara berasingan ilmu. Ataupun dalam kitab dia tu memang kitab tafsir, tapi banyak sangat membicara benda tu. Misalnya tafsir Tabari. Mas'udi, dia ni seorang mu'arrikh besar. Mas'udi. Mu'arrikh besar. Mu'arrikh tak mu'arrikh? Sejarawan. Orang Iran. Orang Iran ke orang Baghdad? Pasal orang Iran terlahir meninggal di Baghdad sekarang. Mas'udi meninggal ni, Didi ni meninggal Saya tulis bahasa Inggeris, patut tulis M tu, mati. Ataupun meninggal. So Tabari Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ibnu Tabari At-Tabari. Mas'udi ni kita ikut tahun lah. Yang ni meninggal akhir sekali. Mas'udi seorang mu'arif besar, Abu Hasan Ali bin Husain Al-Mas'udi. Kemudian kita ada Ibnu Nadim. Ini pun seorang penulis biografi. Buku Ibnu Nadim, dia ada buku Al-Fihris, tersilap saya. Dia pun banyak membicarakan tentang firqah-firqah ni. Jadal ni dia melibatkan firqah lah. Mesti ada golongan yang sesat untuk kita lawan. Terutama sekali ahli kitab lah. Sebab dia orang yang ada ilmu. Al-Biruni sendiri. Al-Biruni. Masyhur nama Al-Biruni. Ibnu Hazm
So kita dengar nama Ibn Hazm dalam bab hadis je. Ahli Zahir. Hadis, pandangan-pandangan Zahir, pandangan Ibn Hazm. Dan Ibn Taymiyah. Dua ni kan. Kalau Ibn Taymiyah ni lebih kepada Imam Ahmad. So kalau Ibn Hazm memang Zahiri. Daud Zahiri dan so dia ada buku besar, Al-Fisal. Buku besar, 4 jilid tentang ilmu ni, tentang berjidal dengan Yahudi, Nasara. Boleh kau orang putih dia buat tesis. The Methodology of Ibn Hazm dalam buku dia Fisal. Saya dulu masa ngaji Comparative Religion pun buat kupasan mengenai dia jugalah buku dia tu sikit. Buat assignment. Ini semua tesis-tesis orang buat belakang ni. Saya punya guru saya di UIA, tesis dia pun mengenai Biruni tentang ni ilmu jidal, refutation of tak, guru Comparative Religion Dr. Kamal Ania. Garang perempuan ni, garang, orang takut semua dia. Nanti dia dengar video saya kata kat dia, adik-beradik lah, adik-beradik. Syahrastani ni pun seorang tokoh yang dijadikan juga buku dia, orang buat kajian banyak, terutama orang buat Comparative Religion. Inilah buku Syahrastani Ibn Taymiyah. 3 ni, 4 ni. Ibn Nadim ada sikit-sikit. Yang ni memang tulis secara langsung lah ni, 3 ni buku berasingan. Tengok ulama kita dulu hebat dalam bidang semua segi kan. Comparative Religion, kalau kita sekarang ni, kalau kita tanya UIA kan, kita tanya yang bab Comparative Religion, mesti dia tahu hadis, dia tahu Comparative Religion je. Tapi ulama kita dulu tak. Book of knowledge macam kita wallah, dan sebagainya, cari sendirilah. Okey, barulah kita masuk bab jidal kan. Ilmu jadal yang ditulis oleh yang dimasukkan oleh Syah Waliullah Dahlawi dalam kitab dia ni, Fawzul Kabir ni. Dia hanya bicara 4 sahaja, 4 golongan saja. Ini firaq, golongan yang sesat, yang berlaku jidal Al-Quran dengan mereka, iaitu musyrikin, Yahudi dan Nasara dan munafikin. Walaupun ada firqah lain lagi dalam Quran kan, macam yang saya sebut ni. Firqah apa lagi ada? Tak ada lah. Ni Dahriyah, etis. Dahriyah, etis. Sabiin, as-saibina. Kemudian wal majus. Al-Quran sebut ni kan, dua-dua ni, tiga-tiga ni. Ini Dahriyah, etis. As-saibin, was-sabiin, as-sabiina. Aku sebut as-sabiina wal majus. Ini majus. Surah apa dah majus? Ini yang dia sekali ni, sabiin dengan majus. Apa dia?
Mana dah? Ayat Quran. Ayat Quran je. Sebab ayat Quran. Al-Majus wa qalatil Yahud, bukannya ni as-saibin, as-sabiina. Dia ada waw sebab tu tak masuk ni. Was-sabiina. Innal ladina amanu wal ladina hadu والذين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. Jadi sebut sabiin. Surah sabiin ini ada 3 ayat Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 62, surah Al-Hajj 17, Al-Ma'idah ayat 69. Ad-Dahriyah surah Al-Jasiyah ayat 24. Al-Jasiyah ayat 24 dengan surah Al-Mu'min ayat 37. Mu'min 37. As-Sabi ini ada 3 kan tadi. So surah Baqarah ayat 62, surah Al-Hajj ayat 17, surah Al-Ma'idah ayat 69. So kalau ni samalah Majusi kan dia sekali sebut ni kan. As-Sabi ini. So sini Al-Majusi Al-Hajj ayat 17 tadi. So Ad-Dahriyah ni Syarastani dia kata Mu'attilah, Al-Mu'attilah, Mu'attilah, Al-Mu'attilatul Arab. Mu'attilah ni orang yang tak mempercayai apa-apa. Ta'til. Ini menolak Tuhan, kewujudan Tuhan dan segala sifat-sifat Tuhan. Dahriyah. Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya. Kita ni hidup mati je, hidup mati. Kemudian wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Yang mematikan kita masa kita ialah masa je. Masa menentukan mati. Tak ada Tuhan, tak ada apa ni. Golongan Dahriyah. As-Sabiin dia setengah ulama kata dia ni pengikut Nabi Nuh, pengikut Nabi Yahya. So agama mereka antara Yahudi dengan Nasara, campur-campur gitu. Nak kata Nasara pun tak, nak kata Majusi, nak kata ni Kristian pun tak. Ada yang mengatakan dia antara Yahudi dan Majusi, between. So dia tinggal di kawasan Iraq dan Iran. Majusi menyembah api, nama seorang lelaki, nama dia Majus, kabilah Iran, ataupun nisbah kepada kabilah Iran, sifat dia menyembah api. Ini kira Syawalillah tak sebut ni kira mulhad lah. Kita mulhad, kita boleh attach sebab dia sebut pun tak banyak bincang. Dan kemungkinan tak ada jidal banyak sini. So dia kira attach masuk dalam tu je. Yang besarnya yang ada jidalnya yang 4 tadi. Okey. Setelah tu Syawalillah sebut, setelah dia sebut jadal tu, kita tengok kitab dia tu, ilmu jadal. So kita masih sini lagi, ilmu jadal. Kemudian kita sebut tentang golongan musyrikin, golongan Yahudi, golongan Nasara, munafikin, kan?
Kemudian dia sentuh kepada kita tentang uslub yang digunakan oleh Al-Quran dalam berjidal dengan golongan ni. So dua cara Al-Quran guna, dua uslub. Itu kita sebut sini, dua uslub jadal yang digunakan oleh Syahrullah. Satu membentangkan bentuk akidah yang rosak. Mula-mula sebut dulu akidah, kemudian Quran kata tu tak elok, ini buruk, alangkah buruknya sembahan kamu macam ni kan. So, contohnya kalau kita tengok ayat situ dia tak bagi contoh kan. Tengok mana dah pergi. Surah apa ni? Tengok ayat ni, wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim. Ini maknanya amalan-amalan buruk ataupun akidah buruk, kepercayaan mereka yang buruk lah. So mereka bunuh anak ni atas benda-benda yang atas kan. So dia zayyana syuraka'uhum, syaitan-syaitan mereka lah. Dia kata ni comel apa semua kan, perbuatan. So maknanya Quran sebutkan benda tu juga, amalan mereka yang buruk. Kemudian barulah Quran kritik sikit. Apa yang mereka buat tu tak betul. Kemudian uslub yang kedua, menyebut keraguan. Menyebut keraguan yubayyin syubhatihim al-wahiyah, keraguan mereka yang tak ada sandaran, keraguan yang tak ada sandaran wahi. Kemudian Quran sebutkan macam mana nak selesai keraguan dia dengan mengemukakan dalil-dalil. So dalil Quran dalam bentuk burhan dengan khitab. Burhan dengan khitab. Burhan artinya tunjukkan bukti. Maksud bukti di sini ialah bukti mantiki. Bukti mana? Logik. Pakai logik. Logik ni dia ada disiplin dia, dia kena ada cara dia. Kita nak berhujah kena mari benda dulu. Kemudian kalau kamu terima, aku akan datangkan hujah yang kedua. Itu kita panggil burhan. Kalau khitab ni dia orang mari satu perkara yang boleh diterima oleh semua orang. Tak perlu kepada mentiki, tak perlu kepada akal yang tinggi. Simple aja. Khitab. Just ayat tu aja. Cakap saja. Misalnya adanya langit, ada bumi. Ada langit bumi mestilah ada penciptanya. Mu tengok kata langit, mu tengok bintang, mu tengok ni, mu tengok tu. Mu tengok air turun, mu tengok hujan. Itu simple khitab. Jadi Quran dia tak ada secara langsung burhan. Tak ada. Dalam khitab tu ada unsur burhan. So sebab itulah hidden lah burhan tu. So untuk golongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala idrak, kefahaman yang tinggi, so dia boleh cerak daripada kaedah yang sahlah, yang simple tu, menjadikan kaedah yang kuat. Sebab itulah daripada Quran yang boleh keluarnya falsafah, mantik, ilmu logik, yang lahirnya Ibn Sina, lahirnya Ghazali, apa semua tu.
Ini hebat dalam ilmu mantik jidal, munazarah. Dia ada kitab nak ngaji ni, kitab munazarah. Kita kaedah berjidal, nak berdebat. Kalau kita apa ni kan boleh nombor 1 selalu. Berdebat lah. Johan, debat antara bangsa, Johan asrama penuh. Johan antara universiti. Sepatutnya berjidal ni, debat-debat ni datang ke unsur keimanan, kan? Orang beriman jeda boleh hadiah ni antara universiti dah umur 20, 25 tahun, 30 tahun berjalan, nothing, kosong, kan? Tapi kalau just untuk latihan, tapi kalau itu hakiki, tak ada mana. Jidal semata jidal kita panggil tak? Debat semata debat. Macam Ahmad Didak ke, Dr. Zakir ke, kan? So ada juga orang masuk Islam. Ada kalau kita dengar debat antara universiti baru masuk Islam kan? Kalau orang beriman, bertambah iman. Ya, tak ada. Padahal umur tu kira level-level ya, dah. Sepatutnya kalau zaman Rasulullah tu pergi perang dah. Mempertahankan agama. Bukan saya mengkritik supaya jangan berdebat ni. Kan? Sebab saya kata kalau debat tu untuk latihan, tak apalah, latihan kita untuk nanti kita keluar universiti nanti jadi pendebat yang baik untuk agama kan. Roh tu, roh debat. Macam Quran apa-apa saja pun dia sebut ada kepentingan dia. Sebab tu dalam kehidupan kita pun apa yang kita buat sepatutnya menghala kepada kebaikan, hidayat, sekurang-kurangnya untuk diri kita sendiri. Masa kita duduk mengaji ni, kita akan rasa kehebatan alim ulama, hebatnya Al-Quran. So ini yang perlu. So kalau sekadar ilmu aja jadal dah berapa? Puluh. Lafaz dia dah berapa? Kalau sedap lagi kita WhatsApp kat orang tak? So, banyak ilmu dia. Ngaji mana bahasa dia? Tak. Yang lebih penting daripada tu, kita ngaji ni adalah untuk iman, untuk amalan kita, untuk masa depan kita di hari akhirat. Okey, habis. So kita baca sikit lah. Waqad waqa'at, saya tak akan baris ni saya baca bagi bawah bagi belakang je. Tinggal satu lagi. Satu lagi mungkin apa? Okey, ilmu jadal tentang musyrikin. So maknanya sekarang ni kita di mana ni? Fazul Kabir kita ni. Kan? Fazul Kabir ni jadal kita kepada 4 kan? Musyrikin, Yahudi, Nasara dan munafikin. So dia mula dengan musyrikin. So musyrikin ni sampai page mulai pada page 18 ni, page 15 ni sampailah page berapa? 21. So 21. So dalam 15 sampai 21 ni apa benda yang dibincangkan oleh Syahrullah tentang musyrikin? Perbincangan dia tu khulasahnya yang ni, yang kita buat ni. Kan? Ilmu jadal tentang musyrikin yang dibincangkan oleh Syahrullah dalam kitab dia ni, dia sentuh 5 perkara. Satu, dia kaitkan musyrikin yang ada di Mekah tu, dia asalnya daripada milah Ibrahim. Maknanya mereka tu ada pengetahuan tentang tu, dan amalan-amalan mereka pun memang ada pun yang diwarisi daripada milah Ibrahim. So antara unsur-unsur, yang kedua tentang unsur-unsur, bila dia sebut tentang hubungan dengan milah Ibrahim, sudah tentulah kita nak tahu apakah unsur-unsur elemen-elemen yang ada dalam milah Ibrahim. Situ ada 3 benda perkara mengenai syiar dia. So milah Ibrahim ada syiar. So syiar diberikan, kita tengok situ syiar dia, antara syiar yang disebut syiar dia tentang haji kan, haji, solat. Mana syiar tu, syiar haji ke Baitullah. So dia tak buat dalam bentuk ibadat, dia bentuk syiar. So bentuk menghadap kiblat dalam solat, mandi janabah, ada juga di kalangan mereka tu masih ada unsur-unsur tu.
khitan, berkhatan, kan? So ada dalam masyarakat Arab. Sehingga apa tu dalam hadis yang pertama Herakles, kan? So dia nak tahu Nabi dah timbul ni, kan? Ada Nabi yang terakhir dah timbul. So dia kata Nabi yang timbul ni dia pergi cek tengok. Dia khitan tak khitan? Kalau khitan tu betul. So mana ada ciri-ciri tu. Kemudian syariat. So, antara syariat yang disebut, yang diamalkan oleh orang Arab waktu itu, wuduk, solat, masih ada lagi bentuk-bentuk solat. Saum pun dalam cara dia tersendiri. Sedekah, tolong anak-anak yatim, dan sangat tolong orang yang susah. Itu ciri-ciri syariat millah Ibrahim. Yang akidah pula, akidah dia tahu siapa pencipta langit, bumi, apa semua tu. Dia tahu Allah. Sebab tu kata kalau kamu tahu kamu tanya mereka siapa yang buat langit bumi, so dia kata Allah. Khalik tu dia tahu, Khalik ada pencipta. Kemudian marilah unsur-unsur tu, campur bau syirik apa semua tu, kan. Macam kita hari ni lah, kan. Akidah Islam tu Islam, tapi dah campur dah syirik apa semua tu, kan, golongan syirik. So bentuk-bentuk kesesatan. Kemudian apa yang dibicarakan oleh Syekh Waliullah tentang musyrikin, inilah tentang bentuk-bentuk kesesatan yang dilakukan oleh golongan musyrikin. Ada 8 bentuk. 8 bentuk yang dibicarakan. Satu bentuk kesesatan ialah mereka buat syirik. Kemudian mereka mentasbihkan Allah. Kemudian mereka tahrifkan. So mereka tukar syariat-syariat tu. Syariat Ibrahim tu tukar. Kemudian mereka menolak hari akhirat. Sedangkan akidah Ibrahim terima akhirat. Kemudian mereka tolak risalah, nubuah. Kan dalam Al-Quran sebut, mereka bertanyakan rasul, maka minum jadi rasul. Ya, marilah malaikat. So mereka tak terima risalah. Kemudian mereka ni sepatutnya millah Ibrahim ni buat perkara yang elok-elok aja. So mereka dah mula berzina lah, apa semua, zalim, membunuh antara satu sama lain. So dia panggil amalan yang fasik dan juga buat kezaliman. Dan banyak lagi bid'ah ataupun ada resam yang mereka lakukan yang dikatakan sesat. Dan dulu millah Ibrahim terkenal banyak buat ibadat yang banyak. Kemudian mereka dah mula indithar, tentang jadi kurang dari amal ibadat yang dilakukan oleh, sehingga tak kenal ini amal ibadat millah Ibrahim. Kemudian insya-Allah sentuh kepada kita juga tentang itu. Kalau kamu sebut musyrikin saja, seolah-olah kamu ni relax aja, tak kenal apa pun. So dia kiaskan amalan-amalan musyrikin dengan sekarang ni, recently ni, ada tak zaman kita ni orang yang ada ciri-ciri musyrik, supaya nampak. Akhir sekali dia bicarakan bagaimana Al-Quran menolak. Inilah yang penting jidal lah, kan. Bagaimana Al-Quran bentuk-bentuk penolakan yang Al-Quran gunakan untuk menolak ke-8 cara yang digunakan Al-Quran. Ini yang dibincangkan oleh Syafiullah dalam tajuk dia daripada muka surat 15 sampailah muka surat tadi 19, 21. Habis boleh balik lah, kan. Yang ni mana kita terjemah je lah, kan. Terjemah kita baca baris dia sikit, kemudian kita terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awal fi ilmil jadal. Nak guna warna apa ni? Merah ke biru? Ni cerah sikit. Ada kan ambil sini. Mana? Ni. Biru laut. Yang ni sama aja. So illa fi ilmi jadal, mengenai ilmu jadal. Qad waqa'at al-muqasamah. Tu telah terjadi, telah berlaku, telah wujud dalam Quran. Qad waqa'at al-muqasamah. Jadal, yakni muqasamah, pertarungan telah berlaku dalam Quran bersama dengan al-firaq, kumpulan-kumpulan yang 4. Firqah, jamak firqah al-firaq al-arba'in.
Yang empat yang sesat, ad-dallati. Apa firqah yang empat tu? Musyrikina, badan wal yahudi wal nasara, musyrikin, Yahudi, Nasara, wal munafikina, munafik. Dan mukhasamah ini terbagi kepada dua cara. Wa hadhil mukhasamatu, ada dua tariqah, dua cara. Tariqain ni. Al-awwalu, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebut an yazkura subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala menyebut akidah yang batil, al-aqidata al-batilata, berserta dengan tansis. Tansis mana nas, dengan berserta dengan Allah menaskan, mencatatkan. Tansis tentang ada syanaah. Syanaah tu ya, kejelekannya, jelek-jelek, kehodohannya, ketidakcomekannya. Sudah Melayu tu. Muwallid panggil. Sebab berapa kita? 15. Dan Allah juga menyebut wa yazkuru istingkar. Istingkar mana? Pengingkaran, penolakan. Penolakan, istingkaraha fahsbu. Cukup. Hanya. Mana hanya dengan ni aja. Fahsbu tu ya, hanya dengan ni aja. Cukup di sini artinya hanya Allah sebut ni akidah, kemudian Allah sebut tentang penolakan itu, kejelekannya itu, penolakannya terhadap akidah yang batil. Mana ni saya masuk dulu. Kenapa? Kemudian yang kedua, ats-tsani ayyubayyina, Allah menerangkan keraguan-keraguan mereka, syubhat. Siapa dia tengok video yang ke ni, syubhatun, syubuhat, cara baca muannas, jamak muannas salim, syubuhat, syubahat, syubihat tak ada. Al-wahiyah yang tak berasas, hiyata, wahiyata. Dan Allah menyebut tentang hallaha, penyelesaiannya, nak selesaikan keraguan mereka. Hallaha wa yazkuru, hallaha, penyelesaiannya dengan mengemukakan dalil-dalil, adillah yang berbentuk burhan. Yang tadi saya dah jelaskan burhan kan, yang mantiki. Kamu yang khitab yang biasa-biasa saja, al-khitabi biyati. Kemudian tajuk tentang penyebutan tentang musyrikin, zikru musyrikin, penyebutan tentang musyrikin. Wa qad kana al-musyrikuna, adalah orang-orang musyrik, yusammuna, menamakan diri mereka, anfusahum, sebagai hunafa'a. Hanif, jamak kepada hanif ini hunafa. Kan? Hanifan musliman, orang yang taat kepada Tuhan itu panggil hanif, hunafa. Dan mereka mendakwa, wa yad'una at-tadayyuna. Tadayyuna maknanya mereka beragama, mengikut agama, dengan millah Ibrahim, bimillati, dengan millah, bimillati Sayyidina Ibrahim. Mereka mendakwa, mereka bertadayyun, mereka beragama dengan agama millah Ibrahim alaihissalam. Kenapa dinamakan Hanif? Wa innama hanya senya dikatakan atau dipanggil Hanif itu untuk
man tadayyana, orang yang beragama, orang yang menganut, orang yang menganut dengan anutan agama millah Ibrahim. Ini kata sifatlah Ibrahimiyati, al-millati Ibrahimiyati, millati Ibrahimiyah. Dan juga liman tadayyana bil millah wa liman tadayyana apa ni, waliman iltazama, kan, walimani waltazama, dan mereka iltizam, maknanya mereka berpegang kepada syiar-syiar milah Ibrahim, syiaraha. Kemudian dia akan detail lah syiar tu apa, kan, syiar tu apa. So, antara syiar asy-sya'air, jamak kepada syiar. Syiar milah Ibrahimiyah, asy-sya'airu millati Ibrahimiyah niyati ialah wa sya'airuha, syiar-syiarnya ialah satunya hijjul baiti, berhaji di Baitullah, ini Baitul Haram, Baitul Haram yang pertama. Yang kedua istiqbaluhu, menghadap Baitullah, kan, menghadap Baitullah, istiqbaluhu ketika solat, fi salawati. Dan wal ghaslu, ghaslu ke ghuslu? Ghuslu, mandi lah, kan, kalau ghaslu ni basuh. Ghuslu, mandi janabah, janabati, mandi wajib. Dan wakhtitani, wakhtitani, mana wal ikhtitanu lah, wakhtitanu, berkhatan. Dan juga segala sairu, kesemua khisal-khisal. Khisal mana? Ciri-ciri, sifat-sifat yang menunjukkan fitrah. Khisal jamak pada khaslah, khisal wa khisali mudhaf ilaih, al-fitrati, fitrah. Lagi ciri-ciri, sifat-sifat yang menunjukkan fitrah. Cukur ni, cukur ketiak apa semua tu, kan. Wa tahrimu, mengharamkan berperang bulan-bulan haram, ashhuri harami, bulan-bulan haram. Dan membesarkan, mengagungkan ta'zimu Masjidil Haram, dan mengharamkan orang-orang yang diharamkan, al-muharramati, dari segi nasab, nasabiyah, nasabiyati. Dan haramnya apa tu, susuan, ar-rada'iyah, al-muharramati ar-rada'iyah. Dan syiar dia juga ialah az-zabhu, sembelih di tengkak. Untuk binatang yang bukan unta kita panggil halq, potong. Untuk unta kita guna nahr, sembelih juga. So, an-nahru pada tengkuk. Tengkuk dia panggil labbah, untuk unta lah, al-labbah. Kedua-duanya makna sembelih. Sembelih ni pada binatang yang selain unta panggil zabh, unta panggil nahr, fil labbah, di tengkuk unta. Dan at-taqarrubu, yang ini taat kepada Allah, atau menyerahkan diri, menyerahkan kepada Allah, atau ketaatan diberi kepada Allah dengan sebab bizabhi, kan, zabah itu diserahkan kepada Tuhan, kan, untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sebab az-zabhi dan nahri. Semua penyembelihan, dua-dua makna. Ilallahi ta'ala, terutamanya, la siyama artinya terutama, la siyama terutamanya di musim haji, ayyamil haji, dia musim haji. Apakah dia syariat-syariat
milah Ibrahim, syara'i'uha. Wa qad kana al-wudu was-salatu, dan adalah wudu was-salatu. Tak sempat ah? Laju sangat. Salin tak laju. Masuk apa? Sebab dia tak nak dah baca di rumah. Baca sini lalu. Terus lalu. So antara syariatnya karkan al-wudu. Mana ni? Ni dia punya khabar di sini, masyru'atan. Sini ya. Masyru'atan. Semua ni wudu, solat, saum ni disyariatkan dalam asal agama, fi aslin millah. So wudu, solat, as-saum, saum pula daripada tuluk. Tuluknya, terbitnya fajri sampai ghurub bisyamsi, tenggelamnya matahari. Begitu juga dengan sedekah kepada yang membantu orang-orang yatim, anak yatim, al-yatama, dan juga orang miskin, wal masakini, dan menolong, al-i'anah, wal i'anatu, menolong kepada nawaib ini malapetaka, bencana, orang-orang nawaibi, tapi dia tu bencana yang hard kan, bukan cari pasal kan, macam kena tembak kapal tu boleh lah kan, bantuan. So ala nawaibil haq, orang yang berhak menerima bantuan disebabkan bencana. Begitu juga silaturahim, silatul arham, semua ni masyru'atan, disyariatkan, ada asalnya dalam asal millah agama Ibrahim kan. Aslu fi asli millati, agama asal agama. Wa kana at-tamadduhu tamadduh mana memuji, berbangga-bangga. Tamadduh berbangga-bangga dengan bihazil a'mal, memuji-muji tentang perkara ini memang sudah ma'ruf, sya'i'an, tersebar di kalangan mereka, fima bainahum, di kalangan mereka, fima bainahum, di kalangan mereka. Tapi kecuali dia kata illa majority of musyrikin telah meninggalkan semua tu. Ma'ruf tu memang tahu dah. Illa anna jumhura, kebanyakan golongan musyrikin ni, al-musyrikina, telah pun meninggalkan. Qad tarakuha. Seolah-olah mereka kata amalan ni dah jadi tak ada langsung dalam masyarakat mereka. Hatta sarat, sehingga telah menjadi amalan ini, hazihil a'mal, telah menjadi dalam kehidupan mereka, fi hayatihim, yang amaliyati, yang amali, seolah-olah lam takun, tidak jadi apa-apa, tak ada, ka'allam takun syai'an, tak jadi apa-apa, tak berlaku, seolah-olah macam tidak ada, ka'allam takun syai'an, tak wujud. Itu yang positif. Yang negatif pula, yang larangan-larangan, seperti haramnya pembunuhan, haramnya mencuri, berzina, riba, merampas. Itu pun sabit dalam asal agama Ibrahim. Waqad kana, dan adalah pengharaman, tahrimul qatli, haramnya pembunuhan, haramnya sarakati,
haramnya az-zina, zina, haramnya ar-riba, dan juga haramnya al-ghasabi, merampas hak orang, adalah sabitatan, sabit, wujud di dalam asal agama Ibrahim, fi aslil millah. Millah di sini maksud millah Ibrahim. Istingkara, menganggap ianya, istingkar boleh bermakna menganggap remove, penolakan terhadap amalan ni memang ada, dia kata baqiyan indahum fil jumlah, as a whole, as a general tu ada. Wa kana istingkar, penolakan terhadap hadhil af'al, amalan-amalan ini, af'ali baqiyan, remain, masih lagi berbaki ya, indahum, di sisi mereka secara generalnya, fil jumlati. Tapi kebanyakan kaum musyrikin telah terlibat di dalam pengamalan itu. Walakin jumhura, kebanyakan al-musyrikina kanu, adalah mereka irtakabayatakibu, terlibat, yartakibunaha, terlibat di dalam amalan buruk itu, dan mereka ikut hawa nafsu, ittaba'a yattabi'un wa yattabi'una, mereka mengikut an-nafsa, nafsu ammarah tu, nafsu ammarah, nafsu yang memerintahkan untuk buat perkara buruk. Ammarah itu yang memerintahkan untuk melakukan perkara, fiha ini melakukan perbuatan tadi, yang larangan tadi. Aqaiduha, akidah mereka. Cepat ke? Okey. Kalau tak sempat, tengoklah video. Aqaiduha, akidah mereka. Akidah ni akidah siapa? Aqaiduha, akidah milah Ibrahim kan? Wa qad kanat aqidatu isbat as-sani'. Ni pun khabar jauh ni. Khabar dia di mana ni? Wa qad kana aqidatu isbat as-sani' asbab wa annahu wal khaliq wa annahu mudabbiru wa annahu qadirun وجاء إلى العباد بما يعمل وأنه مقدر الحوادث العظيمة قبل وقوعه وأن الملائكة وأنه مستيقون كل ذلك كان ثابتا عنده. كل ذلك كان ثابتا عنده ويدل على ذلك شيئا ولكن الجمهور والمشركين وقعوا في جبهات. Tak, macam tak ada ni, khabar duk mana? Ni khabar tak khabar lah ni, khabar jumlah sughra ni. Kullu zalika kana sibatan indahum. Ni khabar dia, ni jumlah tu khabar. Jumlah tu khabar. So adalah akidah, qad kanat aqidatu isbati. Akidah menyabitkan adanya pencipta, as-sani', pencipta. Siapa pencipta ni? Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha suci, maha tinggi kan. Dan juga akidah isbati annahu, bahawa dia ni khaliqul ard, pencipta langit, khaliqus samawat, pencipta langit yang tinggi, al-ula, langit yang tinggi. Dan juga menyabitkan isbatu annahu, bahawa dia mudabbirul, dialah yang mentadbir hawadisi, peristiwa-peristiwa yang besar, al-izam, kejadian-kejadian yang besar, peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang izam, yang besar. Juga akidah isbat menyabitkan bahawa annahu, dia qadirun, mampu ala untuk
mengirimkan, irsali ar-rusul, rasul-rasul, ar-rusuli, dan juga mampu untuk membalas jazai hamba-hambanya, ibadi, reward terhadap apa yang mereka kerjakan, bima ya'maluna. Isbat akidah menyabitkan bahawa annahu muqaddirun ni artinya berkuasa, bukan no. Betul lah. Dia yang menetapkan kan, mengqadar yang menetapkan peristiwa-peristiwa yang besar, hawadisi azimah, sebelum kejadian tu lagi dia dah tetapkan benda tu qabla wuqu'iha. Dan juga akidah isbat menyabitkan bahawa malaikat, annal malaikata ibaduhu, hamba-hambanya yang didekatkan, al-muqarrabuna, yang didekatkan kepadanya lah. Dan juga akidah isbat menyabitkan bahawa mereka ini, yang malaikat ini, mereka ini layak untuk dibesar, diagungkan, dimuliakan. Nah lah sepatutnya yastahiquna lah kan. So yastahiquna at-ta'zima, memuliakan, layak untuk dimuliakan, untuk diagungkan. Jadi semua ni adalah kullu zalika, takkid kullu zalika kana sabitan. Semua ni adalah sabit di sisi musyrikin Mekah. So mereka tahu semua tu. Mana nak tahu benda tu? Daripada syair-syair mereka. So wa yadullu ala dhalika, perkara itu ditunjuki oleh, so yadullu wa yadullu ala zalika, perkara itu ditunjukkan oleh yadullu, wa yadullu ala dhalika asy'aruhum, wa yadullu asy'aruhum ala zalika. Fa'il dia lah. Wa yadullu asy'aruhum. Tapi kalau dia letak dekat sini, wa tadullu kena baca. Kalau dia pisah gini boleh dua baca. Boleh ya, boleh ta. Kalau pisah dengan jar majrur atau zaraf. Tak ikut makna. Untuk inilah jamak taksir. Walakin jumhur al-musyrikin, macam atas tadi juga, tetapi kebanyakan orang musyrikin masih ragu-ragu pula, terlibat dalam, terperangkap dalam qad waqa'u, terperangkap di dalam keraguan, fi syubuhatin kasiratin, dan keraguan yang terlalu banyak terhadap tujaha terhadap akidah-akidah tersebut, kepercayaan-kepercayaan tersebut. Al-mu'taqadat ni kita panggil mu'taqadat, benda yang kita percayai kita panggil mu'taqadat. Hadhihi mu'taqadat. Istib'ad. Tujaha opposite lah, terhadap. Al-mu'taqadati listib'adiha, kerana mereka menganggap ianya mustahil. Istib'adiha, mereka menganggap dia jauh, tak mungkin lah.
atau dan juga disebabkan li adami adam, kerana lacks of ulfah ke alfah. Ulfah kerana tidak wujudnya kebiasaan. So, mereka tidak biasa. Ulfatihim biidrak, untuk memahami. Jadi dia ringkaslah untuk memahaminya. Ini untuk memahami perkara-perkara tersebut. Kerana dah lama tu payah nak faham tu, dia mula nak karut-karut lah. So biidrak, kiha. Yang mana? Qad waqa'u. Walakin najumuha, tetapi kebanyakan orang musyrikin qad waqa'u, saya terima apa tadi? Telah terperangkat, telah jatuh ke dalam keraguan. Banyak keraguan terhadap perkara akidah tersebut. Kerana mereka menganggap ianya tak mungkin, li istib'adiha, dan juga kerana mereka dah mula tak biasa dah dengan memahami idrak perkara-perkara tersebut, akidah-akidah tersebut. Menganggap jauh artinya mustahil lah, tak mungkin. Ulfah, terbiasa. Maknanya bukan lagi menjadi kebiasaan mereka untuk cuba memahami. Oleh kerana dah datuk nenek moyang lama dah tak beramal, so yang pekat yang baru-baru pun dah dia tak boleh nak cerap benda tu. Zaman Rasulullah lah ni. Zaman Rasul. Baik, dhalalul musyrikin, kesesatan golongan al-musyrikin, orang sesat, orang-orang musyrikin. So antara wakana dan adalah di antara kesesatan mereka ialah kana dan adalah min antara dhalalihim. Kesesatan mereka ialah asyirku, kesesatan syirik. At-tashbihu mana? Menyamakan, menyerupakan Allah dengan makhluk. Mengubah, tahrifu, mengubah syariat. Juhud, penolakan. Juhudu, akhirati, hari akhirat. Istiba'at tadi kan, menganggap ianya tak mungkin ataupun menolaklah. Istiba'adu, penolakan terhadap risalati Nabi SAW. Dan kesesatan mereka juga syuyuk, tersebarnya amalan-amalan a'mali yang kuduh, qabihah, yang qabihati. Tersebarnya tersebarnya syuyu'ul mazalim, tersebarnya syuyu' al-mazalim, kezaliman fi ma bainahum, di kalangan mereka. Fi ma bainahum, di kalangan mereka. Fima bainahum, di kalangan mereka. Wabtida'u, mencipta adat taqalidi yang batilati. Wabtida' mencipta taqalid, adat-adat al-batilah, yang batil. So, antara kesesatan mereka juga ialah pudarnya, hilangnya
indiras, pudar ataupun hilangnya. Kalau ngaji sab'ah muallaq jumpa lah perkataan indarasa. Al-ibadati, hilangnya ibadat. Umrul Qais dia pergi tempat rumah kekasih dia tu, dia tengok semua, dia kata tinggal bangunan yang dah runtuh-runtuh dah tinggal. Kemudian yang dalam di kampung halaman tu, dia kata di halaman-halaman taik-taik burung aja ada, taik-taik kijang aja apa semua, dia kata dia kata kesan-kesan pun dah indah rasa. Tak ada kesan pun dah. Sebab apa? Pasir mari timbul. Kemudian pasir yang angin belah timur mari sapu, nampak semula. Angin ni mari pula tutup pula, tak nampak pula. Syair Umrul Qais. Tak ada. Tak tahulah ada tak. Kerana tiba-tiba yang orang Quran. Ya ke? Kifa nabki min zikra habibi wa manzili. Bayanu asyirk, keterangan tentang syirik. Bayanu syirki, keterangan tentang syirik. Apa makna syirki? Wasyirku, syirik ialah tak payah terjemah sebab dia dah jadi khabar ni kan. So ialah yusbita, penyebutan lah, sebab ada kan, ialah penyebutan. Bahasa Melayu kita ialah menyebut, an yusbita ialah dengan menyabitkan, an yusbata lah, disabitkan, an yusbata disabitkan kepada Allah, ataupun kita kata wasyirku ialah seseorang itu, an yusbita, seseorang itu menyabitkan, sebab dia guna syai'an sini. Seseorang itu menyabitkan untuk Allah ada sesuatu yang lain lah. Sesuatu tu apa? Sifat-sifat syai'an. Dia kata untuk Allah ada lagi sifat-sifat. An yusbita li ghairillah, ada selain daripada Allah tu ada lagi sifat-sifat yang khusus lah. Min sifati al-mukhtassah, yang dikhususkan, mukhtassati, bihi, yang dikhaskan untuk Allah. Sifat-sifat tu dikhaskan untuk Allah, tapi dia kata ni pun juga dimiliki oleh oleh makhluk lain. So itu dikatakan syirik. Contohnya sifat Allah yang dikatakan orang lain punya memiliki juga, makhluk lain, at-tasarruf. Tasarruf, tasarrafa yatasarrafu tasarrufan, tasarrufi, maknanya menggunakan, bebas menggunakan at-tasarruf fil alam, di dunia. Tasarruf, katasarrufu fil alami, tasarruf mengikut kemahuan dia, bil iradah, mengikut kemahuan artinya iradah. Jadi apa yang iradah ini, tasarruf ini ditakbirkan, allazi Allah menggunakan, ayu'abbiru anhu, Allah mentakbirkan dia, Allah ekspreskan dia, Allah nyatakan dia mengenai tasarruf ini dengan kata-kata kun fayakun. Jadilah. Itu gaya Allah, cara Allah tasarruf. Bila dia kehendaki sesuatu berlaku, akan berlaku. Kun fayakun. Abbara yu'abbiru, menyatakan. Kalau terjemah ni, dinyatakan oleh. Ni au ni mari mana ni? Atas ni lah tasarruf satu kan? B saya tengok yang ni.
yang terjemah yang satu lagi kan. Berapa dah kita? Satu. Sikit aja boleh baca. Au isbat ni sebenarnya. Au isbatnya an yasbuta ilmu zati. An yasbuta li ghairillah, an yasbuta ilmu zati. Atau begini, an yasbuta li ghairillahi ilma zatiyana. Az-zatiyah. Menyabitkan untuk selain daripada Allah, dia kata dia memiliki ilmu zat, ilmu secara asal lagi. Kalau ilmu makhluk ni biasanya dia kena iktisab kan, so dia kena melalui panca indera, kita panggil muktasabah, yang diperolehi dengan hawas, panca indera, hawasi. Jadi ilmu zati ni ialah ilmu yang tidak diperolehi ghaira al-muktasibati al-muktasabi, yang tidak diperolehi melalui panca indera bil hawas. Hawas ke hawas tak ada. Ayasa. Hassa. Okay. Hawas. No, hawas. Hawas bil hawasi. Yang diperolehi dengan sama ada panca indera ataupun melalui akal, dalil akal, artinya dalil akal, ataupun ada juga manusia ni dia boleh ilmu dia melalui mimpi dia atau melalui ilham dia, ilhami kan. Ini tafsir kepada ilmu zati lah, ilmu zati. So dia buat gini ni untuk makna yang ni untuk milik ilmu zati. Dia takut yang ini campur, dia takut dia kata sifat ni milik yang lain. Awil ijad. Ini wasyirku an yusbita al-ijad. Menyabitkan untuk orang lain kepada selain daripada Allah, dia itu boleh mewujudkan, boleh melahirkan, boleh melaksanakan penyembuhan syifa kepada orang sakit, lil maridi. An yusbita, dia menyabitkan untuk selain daripada Allah yang makhluk, kebolehan ijab mewujudkan rawatan penyembuhan kepada orang sakit. Dan juga dia kata orang ni Tok Pekong ni ataupun berhala ni, dia kata mampu melaknat seseorang. Jangan kata apa-apa ke dia, nanti dia laknat je. So dia kata ijadi no sini terus sini kan, ayusbita no sebab dia bagi bawah tu artinya ayusbita li ghairillah al-ijad ada kan, al-ijad ada sini kan, al-ijada li syafa'il maridi, ataupun ijad li la'ni, li la'ni untuk melaknatkan seseorang, syaksin, ataupun ijad mewujudkan kemarahan, as-sakhti kepada seseorang, alaihi,
Ha? Kemarahan. Kemarahan kepada seseorang. Alaihi, ke atas seseorang. Syaksin tu. Ala syaksin. Atau individu. Tak semestinya individu kan. Individu tu untuk manusia je kan, untuk perkataan individu. Manusia. So kalau dia nak marah ke anjing, boleh kan? So syakti, syakti alaihi, syakti individu lah. Personal. Hatta sehinggalah bila dia marah, sehinggalah dia disempitkan rezeki orang tersebut. Yuqdara. Tengok, kita ingat takdir. Qadara ala artinya menyempitkan. So yuqdara disempitkan. Hatta yuqdara alaihi rizqu. Sempit, menyempitkan. So yuqdara hatta yuqdara alaihi rizqu. Ataupun sehingga hatta dia menyakitkan orang, hatta sehinggalah orang itu sakit lah kan. So hatta marada yamridu. Marada yamridu, marida yamradu, sami'a yasma'u, yamradu. Sehinggalah dia nanti akan sakit ataupun dia akan menderita, yashqa, hatta yashqa, dengan sebab kemarahan tersebut. Itu babi disebabkan oleh kemarahan itu. As-sakhti. Ini was-sakhti, mewujudkan sakti. Satu lagi mewujudkan kesihan belah. Ar-rahmah, ar-rahmati, al-ijadu li rahmati, merahmatkan seseorang. Ar-rahmati li syakhsin. So bila beri rahmat, yang tadi sempit rezeki, yang ni luas rezeki, sehinggalah hatta diperluaskan, hatta yubsata kepada orang tersebut ar-rizqu, dan sehinggalah dia akan jadi hatta dia jadi sihat tubuh badannya. Sahha yasihhu hatta yasihha badanuhu, dan sehinggalah dia akan jadi gembira, happy. So hatta yas'ada, sa'ida yas'adu, sa'diyah, yas'ada, dia gembira, happy dengan sebab rahmat ini. Bisababi hadhir rahmati. Baru satu page je. Dua page saja. Cukup nanti berasak pula. Wallahu a'lam bishawab.